Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sekali lagi diminta untuk membuat ulasan-ulasan berkaitan dengan apa yang hari ini hangat diperbahaskan oleh netizen, oleh YB Facebook, yang kita tengok hari ini pelbagai bentuk dakwaan, pelbagai bentuk kenyataan, pelbagai bentuk andaian telah dibuat. Jadi malam ni sahabat-sahabat ramai datang ni nak bertanyakan soalan-soalan. Jadi saya letih kalau nak jawab semua orang ni satu persatu. Saya jawab satu kali untuk semua. Senang kita. Jadi silakan, boleh kita mulakan pada malam ni. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini dalam media sosial, Ya. ramai rakyat dan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib menghentam Tan Sri Muhyiddin berkenaan dengan darurat politik. Macam mana awak tahu dia sokong Datuk Seri Najib? Ramai yang hari ini kalau kita tengok dalam medsos, memang ramai yang inginkan Datuk Najib kembali lah. Itu kita kena bezakan. Yang rindu zaman Najib dengan yang menghentam tidak boleh disamakan sebagai penyokong Datuk Seri Najib. Itu kita kena faham kan. Apabila negara ni 22 bulan kita duduk di bawah Pakatan Harapan penuh dengan pelbagai masalah, dengan keadaan agama Islam diperlekeh, hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, bahasa Malaysia kecundang, kedudukan Raja-Raja Melayu menjadi bahan lawak oleh Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Kemudian bila Pakatan Harapan selepas 22 bulan gugur menjadi kerajaan, digantikan pula dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang saya anggap sebagai Pakatan Harapan 2.0. Jadi sudah pastilah orang sudah mula merindui zaman Najib Tun Razak kan. Tapi itu tak bermakna yang menyerang Muhyiddin hari ini adalah merupakan mereka-mereka yang supporter Datuk Seri Najib. Saya tak setuju dengan pandangan tersebutlah. Secara peribadi saya menyerang. Saya pun antara orang yang menyerang. Kerana saya tak bersetuju. Kerana kita tahu bahawa hari ini cadangan kerajaan nak mengadakan darurat. Tak ada istilah apa ni half emergency ataupun darurat separuh ni, tak ada kan. Dan dalam perlembagaan pun perkara 150 darurat tu hanya boleh wujud sekiranya berlaku keadaan yang sangat gawat yang mengambil kira soal ekonomi, yang jika berlakunya rusuhan ataupun segala bentuk keganasan yang keterlaluan. Tak ada pun sebut sekiranya Perdana Menteri hilang majoriti di Parlimen dan takut bajet tak diluluskan, maka dibolehkan darurat. Ini saya tak setuju sama sekali kan. Saya nak beritahu bahawa hari ini apa yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin Yassin iaitu ingin menyambung hayat politiknya kerana dia tahu dia sudah hilang majoriti dan ianya akan disahkan ketika Parlimen mula bersidang pada 2 hari bulan November ni. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tidak bermaruah. Itu sebab saya hari ini dalam tulisan saya mengatakan antara Datuk Seri Najib dengan Muhyiddin Datuk Seri Najib adalah seorang manusia yang jauh lebih bermaruah berbanding dengan anak Yassin ni. Kenapa? Kerana apabila Datuk Seri Najib gagal untuk mendapat sokongan majoriti bagi membentuk kerajaan, untuk diangkat semula menjadi Perdana Menteri, kerana BN hanya memenangi 79 kursi. Yang pertama, Datuk Seri Najib tidak bersekongkol dengan pihak musuh yang selama hari ini memfitnah dia. Tak ada. Berbeza dengan Muhyiddin. Muhyiddin pergi cari orang UMNO. Dah cari orang UMNO dah tolong, dah angkat dia jadi Perdana Menteri. Last kali, dia seksa balik orang-orang UMNO ni. Dia tikam orang-orang UMNO ni. Dan dia tidak berlaku adil
baik dari segi pengagihan kerusi, baik dari segi pengagihan jawatan menteri, dan baik dari segi kedudukan beliau minoriti jadi Perdana Menteri. Lepas tu jawatan timbalan pun dia tak boleh bagi pada UMNO. Banyak benda yang dia lakukan. Okey. Kedua, kita lihat tak bermaruahnya Muhyiddin ni. Bila Datuk Najib kalah, beliau dengan rela hati meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, meletakkan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Tetapi kalau kita tengok Muhyiddin ni, bila dia kalah, dia buat je. Dia buat dia anggap dia masih lagi Perdana Menteri. Padahal dia hanya ada 113 kursi ketika dia membentuk kerajaan. Daripada 113 kursi ini, dia dah hilang sokongan daripada Datuk Seri Nazri Aziz, dia dah hilang sokongan daripada Yang Berhormat Mulia Kuli, dia dah hilang sokongan daripada Datuk Najib, dia dah hilang sokongan daripada Tengku Nan. Ini 4 orang yang telah mengumum ataupun menyatakan secara terang di dalam media bahawa dia tidak lagi menyokong. Patutnya kalau Muhyiddin ada maruah, dia kena meletakkan jawatan. Dia letak jawatan, dia bubarkan parlimen. Ketika dia meletak jawatan dan membubarkan parlimen, untuk mengelakkan daripada satu pilihan raya umum diadakan. Yang mana hari ini kita sudah melihat satu bukti yang jelas bila mana berlakunya pilihan raya di negeri Sabah, COVID ternyata tersebar dan peningkatan angka mereka yang positif meningkat dengan sangat mendadak. Jadi kalau misalnya Muhyiddin sudah meletak jawatan, parlimen sudah dibubarkan, saya bersetuju sekiranya selepas itu diserahkan kepada Kebawah Duli Tuanku, Kebawah Duli Tuanku kata kita tak boleh buat election sekarang. Kita tak boleh buat election sekarang. Yang ini saya setuju. Yang ini saya setuju. Maknanya cuba tengok suara boleh dengar tak? Kalau tuanku kata kita tak boleh buat election sekarang, kita kena buat election mungkin 6 bulan daripada sekarang. Sementara waktu ni bagi memastikan gaji kaki tangan awam dapat kita bayar, bagi memastikan peruntukan-peruntukan yang diperlukan bagi projek pembangunan, bagi kerja-kerja mengekang COVID, bagi kerja-kerja menarik pelabur dapat diteruskan. Yang ini saya setuju sekiranya diadakan interim government ataupun kerajaan mageran ataupun darurat, khusus bagi mengelak daripada COVID ini mengembang. Kalau nak ikutkan dari segi terminologi perlembagaan kita, memang tidak ada istilah emergency ataupun darurat ini kerana kesihatan. Memang tak ada. Tetapi kita boleh linkkan dia. Benda ni debatable. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tapi kalau kita lihat, jika sekiranya hari ini Muhyiddin bermaruah, dia letak jawatan mengakui dia hilang majoriti dan dia membubarkan parlimen, untuk mengelakkan pilihan raya, bagi saya dibolehkan. Kerana jika berlaku pilihan raya, maka akan tersebarlah wabak, dan bila tersebar wabak, maka ianya akan menjejaskan ekonomi. Jadi kita ada justification. Akhirnya wabak ini bukan hanya mengganggu kesihatan, tetapi dia akan menjejaskan ekonomi negara. So kalau dalam konteks ini kita boleh pakai, kita boleh terima. Tapi hari ini saya nak beritahu, adakah hari ini kita tidak boleh menguruskan COVID sehingga perlu diadakan darurat? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab sekarang kita berada dalam keadaan PKPB, PKP bersyarat. Masih boleh meniaga macam biasa, kan? Bulan 3 dia start buat lockdown sampai bulan berapa itu lagi? Bulan 8
Bulan 9, betul tak? Orang dikurung duduk di rumah pun tak perlu buat darurat. Betul tak? Betul. Kenapa sekarang nak kena buat darurat? Yang ini yang sepatutnya rakyat kena fikir dengan jelas. Bahawa hari ini kita dipaksa untuk menerima darurat oleh Muhyiddin bukan kerana COVID. Tetapi kerana beliau bimbang 2 hari bulan bila sidang parlimen, maka akan terserlahlah bahawa beliau disahkan menjadi Perdana Menteri pertama, kehilangan kursi Perdana Menteri melalui undi tak percaya. Kalau bukan kerana undi tak percaya pun, mungkin kerana pertukaran speaker boleh berlaku, ataupun mungkin bajet yang beliau bentangkan ditolak. Ya, betul. Jadi ini yang jelas, yang saya rasa rakyat perlu tahu sebab utama kenapa Muhyiddin mahu darurat diadakan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita ada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walaupun Muhyiddin bawa rombongan dia, ramai 4 orang menteri daripada Bersatu, semua menteri-menteri kanan dia, Menteri Semburit pun dia bawa, Hamzah Zainuddin pun dia bawa, Menteri Publika. Kemudian dia bawa lagi Saifuddin Abdullah, menteri apa tu namanya? Bukan SKMM. Ini menteri liberal dengan menteri dulu yang upset. Menteri bukan yang dia nak buat apa ni, yang kita buat demonstrasi tu. Kita terbang tu. Yang nak hapuskan Perpaduan. Aisen. Dia bawa menteri Aisen kan. Perpaduan. Kemudian PBB Datuk Seri Fazilah seorang dia bawa kan. Walaupun ramai macam tu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana ke bawah Duli Yang Maha Mulia dia berikan kekuatan untuk beritahu dengan Muhyiddin Yassin, Yang Berhormat Perdana Menteri, baliklah dulu. Biar better berjumpa dengan majlis raja-raja bertanya. Ini kelebihan ke bawah Duli Agung kita, tuan-tuan. Bila dia nak membuat keputusan-keputusan besar ni, tuan-tuan, dia tak bodoh macam Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ni saudara bengap. Dia fikir diri dia je, kan? Janji dia terus kekal jadi Perdana Menteri. Tapi Agung kita, tuan-tuan, sebagai seorang yang bijaksana, dia akan bawa, kalau tak esok, lusa, insya-Allah majlis raja-raja akan bersidang. Dan saya menyeru kepada rakyat Malaysia, kita sama-sama membuat solat hajat. Kita doakan semoga raja-raja Melayu mengambil keputusan. Kalau perlu pun membuat darurat ini, biarlah darurat itu dilakukan selepas Muhyiddin meletakkan jawatan dan membubarkan parlimen. Amin. Bila parlimen dah dibubarkan, tuan-tuan, tak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan itu, tuanku boleh lantik sesiapa saja. Kalau boleh barisan kabinet itu, pertama sekali tunggak tu biarlah orang yang betul-betul dihormati oleh kawan dan lawan. Kita tahu ada beberapa calon yang layak. Antaranya nama-nama yang disebut, antaranya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ada. Kan? Tengku Razali ni saudara orang yang cukup dihormati oleh ke bawah Duli tuanku. Itu sebab dalam banyak-banyak ahli parlimen, bila berlakunya konflik yang baru-baru ni, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memanggil ayah Lee dia ni, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali untuk memberikan pandangan nasihat, tuan-tuan. Kalau misalnya tak nak lantik daripada orang politik pun boleh juga. Kena ingat, dalam keadaan orang politik dah jadi haru biru ni, saudara, ada kemungkinan besar jalan yang paling selamat diambil oleh raja-raja Melayu ialah melantik orang yang tidak berparti. Contohnya, kita boleh lantik Ketua Setiausaha Negara menjadi Perdana Menteri sementara. Tak payahlah letak dia dalam sejarah menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Tak perlu. Tak perlu. Memadai ketika berlakunya darurat,
ketika parlimen dibubarkan dalam musim Covid, sementara menunggu keadaan reda, wabak ini sudah dapat dikawal dengan baik, ketika itu kita ada seorang ketua mageran ataupun ketua darurat yang menjaga negara. Tak ada masalah, kita boleh letak ketua setiausaha negara. Menteri-menteri pun kalau tak nak pakai orang politik pun tak ada masalah. KSU boleh diangkat menjadi menteri-menteri interim, sama seperti Perdana Menteri interim. Ini boleh berlaku, tuan-tuan. Tetapi nauzubillah min zalik, kita doakan semoga Raja-Raja Melayu tidak mengambil keputusan untuk menyambung hayat seorang Perdana Menteri yang sudah kehilangan sokongan majoriti wakil rakyat di Parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri interim. Kita doakan semoga dijauhi oleh Allah SWT hendaknya, insyaAllah. Itu boleh saya jawab soalan yang pertama. Ada soalan lain? Saya rasa dah hampir banyak soalan yang Datuk jawab ni sebenarnya. Ya. Okey tu, ini ada soalan-soalan yang nakal. Tengok dalam tulisan-tulisan ni kalau ada soalan-soalan lain. Yang saya rasa soalan ni Datuk boleh jawab sikit. Okey. Adakah apabila berlaku darurat, Ya. adakah memberi kesan kepada harga-harga barang harian rakyat? Okey. Pertama sekali, seperti mana yang saya dah sebut bulan lepas ke, saya tak ingat lah bila saya sebut yang kali pertama tentang berlakunya kemungkinan wujudnya Perdana Menteri interim ataupun kemungkinan darurat. Darurat ini tak boleh sama macam darurat zaman komunis. Kita berhadapan dengan darurat zaman komunis dulu, tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan ancaman komunis, ada roadblock sana sini. Kali ini tak boleh. Itu sebab bila kita nak lantik orang yang mentadbir, ketika musim darurat ini, setidak-tidaknya kalau dia bukan orang politik sekalipun, dia mesti memahami tentang dia mesti ada political conscience, ataupun dia mesti ada pengetahuan, dia mesti ada insting yang baik tentang sekiranya berlaku sesuatu, dia buat sesuatu apa yang bakal berlaku, kemudian mestilah mempunyai keupayaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran, untuk membawa masuk pelabur, untuk memastikan bahawa kaedah yang betul-betul baik diguna pakai bagi mengekang wabak, bukan hanya dengan berharap dengan vaksin yang kita belum tahu lagi, belum lagi teruji. Kita kena pastikan bahawa kita ada seorang leader, seorang pemimpin yang mampu untuk menggalas tanggungjawab ni. Dan sudah pasti seorang pun tak cukup. Dia kena dibantu dengan pasukan menteri-menteri interim yang berkebolehan, Ini sebabnya, saudara, kalau kita lihat pengalaman Pakatan Harapan, walaupun dia ada seorang Perdana Menteri yang mempunyai pengalaman 22 tahun, tetapi disebabkan pasukan dia tu jenis menteri cak ayam, tuan-tuan, dia tak tahu apa-apa, walaupun dikatakan kononnya bersih. Last kali, saudara, 22 bulan kita bagi kuasa, barulah kita sedar bahawa mereka lebih korup daripada pemimpin terdahulu yang mereka kata korup. Last kali baru kita tahu bahawa mereka menelan duit negara ni lebih dahsyat. Bukan setakat mereka buat pinjaman lebih banyak. Dulu ketika Datuk Seri Najib tinggalkan negara, 2017 kita punya hutang 686.8 bilion saja. Lebih kurang 50.8% hutang kita berbanding dengan GDP. Tetapi bila kita bagi mereka kuasa, tuan-tuan, hutang meningkat 800 lebih bilion. 1.12 bilion. Meningkat, saudara, hampir saudara 2 kali ganda berbanding dengan pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun. Jadi mana datang logiknya, saudara? Itu sebabnya kita nak supaya apabila tuanku mengambil keputusan, bila memilih Perdana Menteri interim ni, walaupun hanya untuk 3 hingga 6 bulan, pastikan bahawa ianya seorang pemimpin yang mampu
untuk menggarap tenaga semua menteri-menteri interimnya bagi memastikan ekonomi kita kembali pulih dan bagi memastikan COVID dapat kita kekang penularannya, insyaAllah. Ya. Sebelum darurat politik diwar-warkan, ada juga gencatan politik yang sebelum tu sebelum darurat politik diwar-warkan. Apakah orang kata kaitannya gencatan politik dengan darurat politik ni? Dia tak ada kaitan. Apabila sudah nampak bayang-bayang kehilangan sokongan Muhyiddin ni, maka banyak perkara yang dilakukan oleh Muhyiddin untuk memulihkan hubungannya dengan UMNO yang sebelum ni dia pandang hina, sebelum ni dia pandang enteng, sebelum ni diperlekeh, sebelum ni dipermain-mainkan. Bila dah sedar bahawa UMNO mungkin akan meninggalkan dia, barulah dia mula melakukan rundingan. Barulah dia mula nak mengadakan perjumpaan dengan presiden-presiden di dalam Perikatan Nasional. Ini saya nak beritahu ni, busuk-busuk Pakatan Harapan pun dia ada majlis presiden dia. Tapi masa Muhyiddin memerintah, tidak ada. Tidak ada pernah dia memanggil Presiden UMNO, Presiden PAS, Presiden parti-parti yang menyertai Perikatan Nasional ni untuk mewujudkan majlis presiden. Tak ada. Hanya bila nak jatuh tu baru dia panggil. Perjumpaan tu adalah perjumpaan kat rumah Muhyiddin, perjumpaan sebelum pilihan raya Sabah, memang ada perjumpaan. Tapi majlis presiden tak diwujudkan. Itu antara perkara yang menyebabkan UMNO memberikan kata dua kepada Muhyiddin. So, bagi pendapat Datuk, darurat ni perlu ke tidak? Bagi saya, kalau darurat yang Muhyiddin nak buat ini tak perlu. Kerana punca darurat ialah nak menyelamatkan kerajaan Muhyiddin, jawatan Perdana Menteri itu nak dikekalkan pada Muhyiddin dalam keadaan Muhyiddin sudah hilang majoriti di Parlimen. Jadi tak boleh. Dari segi moralnya, kita tak boleh mewujudkan darurat kerana nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tak boleh. Tapi sekiranya Muhyiddin membubarkan Parlimen dan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan bulat-bulat kepada tuanku, sekiranya ketika itu nak dibuat pilihan raya, tuanku majlis raja-raja merasakan bahawa bahaya buat pilihan raya, macam contoh bulan 2 itu hari, kalau ikutkan tuanku boleh mengisytiharkan Parlimen dibubarkan ketika itu. Tapi kalau Parlimen dibubarkan ketika itu, kita punya angka COVID jauh lebih awal telah meningkat dengan sangat drastik. Kan? Jadi dia mengambil keputusan, dia menggunakan kaedah kedua, bila panggil seorang-seorang MP tak boleh, dia panggil ketua-ketua parti. Jadi kali ni, kalau Muhyiddin buat perkara yang sama, dia letak jawatan, itu yang cara paling terhormat lah, letak jawatan dan bubar Parlimen. Okey? Maka jika ini berlaku, saya rasa bagi mengelakkan pilihan raya diadakan. Kerana ikut perlembagaan, pilihan raya mesti diadakan 60 hari daripada tarikh dibubarkan. Maknanya bila speaker mengumumkan Perdana Menteri telah membubarkan, kita ada 60 hari. Dalam tempoh 60 hari itu SPR kena mesyuarat, SPR kena tentukan tarikh bila nak pilihan raya. Kan? Tapi kalau dalam tempoh 6 bulan, boleh membawa kecelakaan yang lebih parah. Jadi untuk mengelakkan kemudaratan besar ni, dibolehkan, bagi saya, dibolehkan untuk membuat satu mudarat kecil, iaitu mengadakan darurat sementara, hanya untuk mengelakkan daripada wabak COVID ini tersebar disebabkan diadakan pilihan raya. So maknanya keadaan darurat ini
Dia tak macam darurat dulu, ada sekatan jalan raya sana sini, tak perlu ni semua. Lebih kepada untuk membatalkan penggunaan perlembagaan. Maknanya kalau ikut perlembagaan 60 hari mesti diadakan. So nak elakkan benda ni memanglah kena buat darurat. Contohnya macam Anwar Musa cakap kan, nak mengelakkan daripada pilihan raya kecil di Batu Sapi. Betul tak? Nak mengelakkan daripada pilihan raya Sarawak kan, maka dibolehkan buat darurat ini kan. Malah kalau Batu Sapi ni nak elakkan daripada pilihan raya kecil di Batu Sapi ni, kita boleh buat darurat di Batu Sapi saja. Kita ada akta yang zaman pemerintahan Barisan Nasional dulu, di bawah Majlis Keselamatan Negara. Kita boleh isytiharkan satu-satu kawasan itu. Mungkin Muhyiddin dulu Muhyiddin bantah bila kita buat akta ni kan. Akta ni boleh diguna pakai untuk kita declare emergency dekat kawasan Batu Sapi saja. So jadi tak perlulah darurat satu Malaysia, betul tak? Kalau Sarawak pun kita boleh isytihar Sarawak saja kan. Tapi kalau misalnya Parlimen Malaysia sudah dibubarkan, maka terpaksalah buat darurat itu satu Malaysia kan. Tapi pastikan darurat itu bagi mengelakkan diadakan pilihan raya, supaya tidak ada jumlah peningkatan COVID yang mendadak yang akhirnya akan menjejaskan ekonomi negara. Bila menyentuh bab ekonomi je, barulah relevan untuk darurat ini diguna pakai. Kalau setakat darurat kesihatan ni tak ada. Darurat pentadbiran pun tak pernah dengar. Tidak ada di dalam perlembagaan. Tetapi darurat bagi memastikan ekonomi negara itu stabil, tidak terdedah dengan ancaman sebarang bentuk ancaman, itu dibolehkan. Ada yang beranggapan tu tindakan Tan Sri Muhyiddin ni seolah-olah ingin mematikan usaha pihak pembangkang yang sebelum ini mendakwa mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Betul atau tidak persepsi itu? Dia macam ni lah. Anwar ni, dia cakap dia ada numbers. Okay? Dan bila dia, ni saya nak beritahu hebatnya Anwar ni lah. Dia boleh cakap dan dia boleh pergi menghadap tuanku. Dalam berarti kata lain, bukan setakat rakyat je kena kencing, dengan tuanku pun kena kencing. Tuanku dah bagi masa kat dia. Dia ada peluang untuk buktikan yang dia betul-betul ada 122 yang bersama dengan dia. Dia tidak boleh nak buktikan ketika itu. Mungkin last minute dia kena main ke apa, itu saya tak tahu kan? Tetapi yang saya pasti cerita Anwar ada cukup number ni dah boleh kita letak dalam tong sampah. Tak payah cerita lagi lah. Tak payah ulang lagi. Tak payah ulang lagi. Memang dah sah. Dia ada peluang. Bila menghadap tuanku, itulah tempat pembuktian. Tempat dia boleh membuktikan dia ada 122 ahli parlimen yang bersama dengan dia. Peluang itu dia tak ambil peluang tu untuk selesaikan di situ. Kenapa dia nak tunggu sampai ke parlimen? Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, bila berlaku di parlimen, orang yang tidak akan mengundi meluluskan bajet ini bukan hanya orang PH tak akan undi. Bukan hanya orang-orang daripada parti Mahathir, Pejuang tidak akan undi untuk meluluskan belanjawan. Orang UMNO pun ada yang tidak akan undi. Tetapi itu tidak bererti orang UMNO ini menyokong Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Ini kena faham. Jangan silap. Yang Anwar cakap dia ada numbers nak buktikan di parlimen bahawa undi tak percaya tu boleh berjaya. Betul. Undi tak percaya ke atas Muhyiddin confirm akan berjaya. Tapi tak bermakna Anwar boleh dapat lebih daripada 112 orang untuk menjadi Perdana Menteri. Yang ini ramai orang keliru. So Anwar ni kita tutup buku.
Tak ada dah. Tak ada. Kalau dia Allah Taala dah gariskan dia, dah letak dalam memang dia rezeki dia nak jadi Perdana Menteri, dah lama dah dia jadi Perdana Menteri. Betul tak? Ya. Okey Tok, saya tertarik dengan kenyataan Timbalan Presiden UMNO Tok Mat baru-baru ni. Dia katanya tanganilah krisis ini dengan mempertahankan perlembagaan, membenarkan demokrasi berfungsi, memperkemaskan respon sistem kesihatan dan keselamatan awam dan mengutamakan kepentingan rakyat biasa dengan tidak menambahkan kesusahan pada mereka lah, pada rakyat lah. Ya. So nampaknya Tan Sri Muhyiddin masih lagi tak faham perlembagaan tu. Tak, bukan masalah soal tak faham perlembagaan. Macam saya cakap, kalau setakat nak menangani COVID ni, selama hari ni Tan Sri Muhyiddin boleh menangani COVID, tak ada masalah. Kalau dia nak memperketatkan, kan, satu kereta boleh 2 orang, seorang duduk depan, seorang kena duduk belakang, dia boleh ketatkan, tak perlu pun darurat. Tak perlu. Kalau satu kereta boleh 1 orang, dia boleh ketatkan. Kan? Yang paling penting, skru otak dia ni dia kena ketatkan dulu. Bila dah hilang sokongan majoriti di parlimen, dia dah tak layak jadi Perdana Menteri. Kalau dia masih ada harga diri, masih ada maruah diri, dia patut letak jawatan. Bukan hari ni, apa yang dia buat ni, dia cadang nak bubar, tapi dia minta supaya Yang di-Pertuan Agong mengangkat dia sebagai Perdana Menteri ketika berlakunya darurat. Ini meletakkan institusi diraja dalam boleh menjadi satu ancaman, boleh menjadi satu ancaman kerana dilihat cuba mempertahankan seorang Perdana Menteri yang sudah pun kehilangan majoriti di parlimen. Sepatutnya dia jaga institusi raja-raja, bukan raja-raja kena jaga dia. Ini yang patutnya Muhyiddin buat. Betul. Letak jawatan secara terhormat, bubar parlimen, bagi hak kepada tuanku. Tuanku ni tahulah nak buat apa. Dia pun ada nasihat daripada raja-raja, daripada seluruh negara ni. Kan? Dia tahu apa dia nak buat. Tak payah dia letak jawatan, tak payah ambil tahu apa yang akan berlaku pada negara. InsyaAllah dia bawa tangan Yang di-Pertuan Agong ni, InsyaAllah negara ni akan dijaga dengan baik. Datuk, Yang Berhormat Mulia Tunku Razali keluar statement tadi. Ya. Dia kata keadaan sekarang ni, dia minta supaya Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan lah. Sebab apa dia kata, mengikut perlembagaan apa semua dan mengikut keadaan semasa, memang jika sekiranya darurat diadakan, oleh Yang Mulia ada disetujui, seolah-olah macam paku di tung manyak tu. Itu keras tu. Betul. Ya. Saya setujulah. Kalau misalnya darurat ini diwujudkan semata-mata nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin, memang ianya sangat-sangat tak patut. Manusia bangsat dia sanggup buat benda macam ini. Kerana apabila berlakunya PKP yang pertama, ianya memberi kesan yang sangat dahsyat pada ekonomi negara. Orang yang meniaga restoran, orang yang meniaga supply peralatan-peralatan dan sebagainya, rata-rata mereka ni hilang perniagaan 40 hingga 80%. Yang bankrupt meningkat dengan sangat mendadaknya. Yang hilang pekerjaan sudah mau mencecah 2.4 juta orang. Ini belum lagi dia isytihar darurat. Dan di Tunku Razali bagi tahu, foreign investor will not come. Dia kata definitely tidak ada siapa pun akan datang. Definitely. Itu yang dia sebut. Kalau dalam keadaan PKP yang pertama pun, kesan dia kita tutup pintu masuk negara,
orang nak masuk pun tak boleh, macam mana nak melabur? Betul tak? Jadi kalau kita teruskan, mungkin pandangan Kuli tu dia melihat keadaan darurat berdasarkan pengalaman dia yang lepas. Itu sebab saya menegaskan, sekiranya kita nak buat darurat, kalau terpaksa diadakan darurat semata-mata kerana parlimen sudah pun dibubarkan, Perdana Menteri pun sudah tidak ada, bagi mengelakkan pilihan raya, maka darurat itu tidak boleh mengikut acuan lama. Darurat itu harus di-redefine. Maknanya kita kena beri justifikasi baru. Tapi Tengku Razali tak setuju. Dia kata masalah demokrasi jangan macam biasa tu. Pilihlah Perdana Menteri baru. Kalau okey, dia macam gini. Okey. Pandangan ni saya ada sedikit berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab sudah terbukti tidak ada satu orang pun calon pada ketika bulan Februari lepas, setelah baginda tuanku memanggil 222 orang ahli parlimen, tidak ada satu orang calon pun, calon Perdana Menteri yang memperolehi minimum 112 orang sokongan. Tak ada. Okey? Jadi kalau diguna pakai idea Tengku Razali ni, maknanya ke bawah duli tuanku ni kena sebaik saja menerima peletakan jawatan Perdana Menteri, sebaik saja parlimen, tapi kalau parlimen dibubarkan sudah tak boleh. Kena faham ni. Yang saya cakap ni sebab cadangan kabinet ialah pertama, parlimen dibubarkan, kedua, diwujudkan semi darurat, semi emergency. Jadi kalau dah bubar parlimen, maknanya tak ada siapa yang menjadi ahli parlimen. So macam mana nak bila tak ada siapa jadi ahli parlimen, macam mana nak lantik Perdana Menteri baru? Tak boleh dah. Kecuali interim Prime Minister. Kan? Kerana kalau ikut perlembagaan, setelah dibubarkan parlimen, 60 hari mesti diadakan pilihan raya supaya boleh diwujudkan kerajaan baru. Jadi mungkin pandangan Tengku Razali itu elak daripada dibubarkan parlimen, bagi peluang tuanku panggil semua ahli parlimen lagi sekali, bertanyakan siapa yang difikirkan layak menjadi Perdana Menteri. Mungkin pandangan Tengku tu sekiranya cadangan kabinet tu ditolak kedua-duanya, maknanya ditolak bubar dan ditolak darurat. Bagi saya, apa yang kabinet cadangkan tu, saya boleh terima bab pembubarannya. Kan? Pembubaran tidak bererti bahawa perlu diadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Kerana ada keadaan yang membolehkan supaya diisytiharkan darurat, suasana menjadi macam biasa, ikut terminologi baru, kita buat define kita punya darurat yang tersendiri, tanpa menjejaskan ekonomi, tanpa menjejaskan perniagaan. Kita boleh galakkan perniagaan, kan? Tetapi hanya interim Prime Minister. Kalau setakat darurat hanya untuk diadakan interim Prime Minister, sementara tunggu COVID selesai, terus diserahkan balik mandat kepada rakyat untuk memilih, saya rasa ini lebih reasonable. Okey. So Datuk, apa harapan Datuk tindakan seterusnya lah selepas ini? Harapan saya pertama sekali, satu, saya mengharapkan supaya Muhyiddin Yassin ni ada maruah sikit dan dia meletakkan jawatan dia. Kita tengok Datuk Najib tidak pun, walaupun dia dah hilang jawatan, 61 tahun Barisan Nasional memegang tampuk kuasa. Dia rapat dengan Panglima Angkatan Tentera, dia juga rapat dengan Ketua Polis Negara ketika tu, tetapi dia langsung tidak ambil pendekatan untuk menggunakan pengaruh yang dia ada, kuasa yang dia ada untuk mengisytiharkan darurat bagi mengelakkan daripada peralihan kuasa berlaku sehingga musuh utama dia, Tun Dr. Mahathir, diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia gentleman. So we hope Muhyiddin will be a gentleman. Even though that we know that he's not. Kan? Itu nombor satu.
Nombor 2, saya mengharapkan Majlis Raja-Raja esok pastikan jangan sampai Majlis Raja-Raja, pihak istana dikecam oleh rakyat seperti mana yang berlaku di Bangkok. Kita dah mempertahankan institusi beraja ni semenjak merdeka lagi. Dan kita nak supaya institusi raja ni terus memayungi orang Melayu. Terus memayungi rakyat berbilang kaum. Terus menjaga hak istimewa orang Melayu. Menjaga kedudukan bahasa Melayu. Menjaga kedudukan Raja-Raja Melayu. Menjaga hak bukan Bumi Putra untuk terus menjadi warga negara dalam negara ni. Ini benda yang kita nak Raja-Raja Melayu jaga. Dan jangan sampai keputusan yang dibuat itu boleh mendatangkan fitnah. Boleh mendatangkan fitnah bahawa institusi diraja dipengaruhi oleh Muhyiddin, ataupun boleh mendatangkan fitnah bahawa institusi diraja melindungi Muhyiddin untuk terus kekal memerintah. Jadi saya mengharapkan supaya keputusan itu mestilah keputusan yang dilihat oleh rakyat, tak kira orang UMNO, orang DAP, orang PKR, orang apa, orang atas pagar, orang tak berparti. Kita nak supaya rakyat lihat keputusan Kebawah adalah keputusan yang adil untuk semua kaum. Untuk semua lapisan masyarakat dan semua parti politik. Itu penting. Kerana kalau ini dapat dibuat, insya-Allah kita boleh maintain kedudukan Raja-Raja Melayu dalam negara ni. Itu saja, Tok. Itu je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.